Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat dipertemukan setelah kita bercuti Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, menjadikan kita kembali bersemangat untuk menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah tempuhi, sama ada mereka yang balik daripada selesai mengerjakan haji ataupun melakukan ibadah korban dan berpuasa pada hari Arafah dan sebagainya. Semoga ibadat-ibadat kita pada musim-musim yang merupakan perayaan agama kita, Aiduna Ahlil Islam, perayaan kita umat Islam, semoga ibadat-ibadat dan amalan-amalan yang kita telah lakukan, sama ada kecil ataupun besar, dapat memberikan kita semangat untuk terus melakukan ketaatan, terus membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah-perintahnya, dan antaranya adalah dengan kita menuntut ilmu syar'i. Ini antara ibadat yang agung pada zaman ini, kerana kita lihat kejahilan itu bermaharajalela, dan ini antara kita kata ibadat yang besar, lebih-lebih lagi pada zaman yang fitnah, zaman pancaroba ini semakin banyak. Allahul musta'an. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian Tazkiyatun Nafs. Itulah kitab kita, Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan. Yang mana kelas kuliah kita sebelum ini, kita sebenarnya kita masih bincangkan tentang syubhat kan, maksudnya syubhat ahli waswas. Tapi bila anda lihat balik ada lebih kurang dalam beberapa sahaja muka surat. Dan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah tu sebenarnya berulang. Maknanya kita ulang balik pada perbahasan yang awal tentang syubhat ahli waswas tu, diulang. Jadi diulang. Jadi anda melihat tidak ada keperluan untuk kita ulang isu tersebut kerana kita dah bahaskan pada awal perbahasan Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia bentangkan tentang syubhat-syubhat tu dan kita dah jawab secara umum. Dan bila anda lihat balik, betul-betul setelah itu masuk fasal berkait dengan fitnah al-qubur, fitnah bil qubur. Maksudnya fasal yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan fitnah, kita kata yang berkait dengan kubur dan ahlinya. Bukan fitnah kubur ni, ada orang mungkin dia faham fitnah kubur ni adakah maksud dia fitnah di dalam kubur, azab kubur, atau itu azab kubur. Tapi ni fitnah bil qubur. Al-fitnatu bil qubur. Maknanya fitnah terhadap kubur. Ataupun kita boleh katakan istilah yang digunakan pakai oleh ulama-ulama mutaakhirin dan muasirin, iaitulah al-quburiyah. Al-quburiyah. Ini mereka yang disandarkan kepada perbuatan mereka yang fanatik dan juga ghulu, melampaui batas dalam interaksi mereka dengan kubur, terutamanya kubur orang-orang soleh, kubur para nabi dan orang soleh. Jadi itu memang dah tersebarlah, istilah tu dah memang tersebarlah, dah bahkan dianggap sebagai istilah yang mustalahat yang mundabitah, mustalahat yang mundabit, istilah yang kita kata yang memang telah diguna pakai oleh ahli ilmu sejak pada zaman Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Kemudian
datang setelah itu ulama-ulama mengarang kitab, dan alhamdulillah di Baitul Salam baru-baru ini dah dibuat dah tajuk tu kan, Al-Quburiyah, dan ditulis sebuah buku yang menarik, perbahasannya oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim, wafaqahullah. Beliau ada tulis buku tu, dan itu kita tak bincang isu tu, kita skip dulu lah, nanti kita akan masuk nanti. Tapi kita nak bincang tentang fasal yang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sentuh ni. Baik, kita terus tengok pada teks Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, sebelum tu ada orang tanya. Ni soalan yang Ana simpan, tapi bagus soalan ni, Ana kongsikan jawapan dia. Sebab tapi bagus, soalan ni bagus. Tapi kita kena jawab kerana dia ada faedah ilmu yang sangat penting. Faedah ilmu yang sangat penting, iaitulah apa kaitan tazkiyatun nafs dengan perbahasan berkenaan dengan kuburiyun ataupun fitnah terhadap kubur dan penyembahannya. Apa kaitan? Ini bagus, soalan ni bagus, kerana Ana faham soalan ni datang daripada orang yang mungkin dia faham perbahasan berkenaan dengan tazkiyatun nafs ini hanya terbatas pada perbahasan berkait dengan hati yang difahami oleh golongan tasawuf, yang dikatakan tasawuf falsafi ataupun tasawuf batini. Kerana di sana ada tasawuf kita kata yang muwafaqah dengan ahli sunnati wal jamaah, dan termasuklah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sendiri tidak seorang ulama yang bukan menolak istilah tasawuf itu secara total, tetapi yang ditolak dan dikritik adalah unsur-unsur falsafi dan batiniyah yang telah masuk ke dalam tasawuf itu sendiri. Dan soalan yang dikemukakan oleh saudara kita ini bagus, dan sebab itu Anda nak highlightkan, terus masuk dalam mukadimah perbahasan kita pada pagi ini, iaitu soalan dia, kita ulang balik soalan dia tadi, kenapa dalam perbahasan tazkiyatun nafs yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim ini ada perbahasan berkenaan dengan fitnah terhadap kubur. Baik, jawapannya secara umum, bila kita sebut tentang tazkiyatun nafs, kita kena balik pada usul, yakni asas ataupun asas utama. Asas utama penyucian jiwa. Bila itu tazkiyatun nafs tazkiyatun nafs ni apa? Penyucian jiwa kan? Penyucian hati, penyucian jiwa. Baik. Adakah semestinya kita bila bincang tentang penyucian jiwa ni kita hanya bincang tentang muamalah kita dengan manusia semata-mata? Tidak. Sebab kita kena faham soalan yang dikemukakan itu berpunca daripada salah faham ramai manusia hari ini, ramai orang hari ini berkenaan dengan perbahasan tazkiyatun nafs. Mereka membataskan tazkiyatun nafs ini dan mereka mengasingkan perbahasan tazkiyatun nafs dengan perbahasan tauhid, bahasan akidah. Ini salah. Sebab apa punca dia? Apa punca menyebabkan orang bila membahaskan tazkiyatun nafs, dia hanya melihat persoalan berkenaan dengan akhlak, muamalah dengan manusia, dan dia mengasingkan tazkiyatun nafs yang dinamakan tasawuf, akhlak, pengajian akhlak, tasawuf dan sebagainya itu dinamakan dengan istilah yang mutaakhirin yang telah bercampur unsur-unsur falsafah dan juga batiniyah, Gnostism, mistik, yang mana mereka hanya menghadkan perbahasan penyucian jiwa itu hanya terbatas pada perbahasan muamalah sesama manusia, akhlak sesama manusia. Dan ada perbahasan hati tetapi tidak komprehensif, tidak syumul. Sebab apa? Sebab kita kena tengok pula punca dia, kerana perbahasan tauhid, akidah, perbahasan tauhid di sisi ahlul kalam. Kerana kita tahu tasawuf falsafi dan batini ianya juga berpunca daripada perbahasan akidah yang
mengasingkan unsur-unsur akhlak, mengasingkan prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip penyucian jiwa itu dengan perbahasan akidah. Sebab apa? Sebab akidah, tauhid, perbahasan ilmu kalam itu dia hanya teori. Dia hanya teori, dia bukan amali, dia hanya nazari. Yalah, bila sebut ilmu kalam kan, dia punya perbahasan akidah dia, tauhid dia, jauhar, arad, kan, dalilul huduth, dalil ajsam. Dia bincang tentang arad, jauhar. Kan kita dah bahaskan sebelum ni dalam awal perbahasan kita berkenaan kitab ini pun kita dah sentuh tentang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia tegur tentang golongan mutakallimin, golongan ahlul kalam yang apa kita kata yang disesatkan oleh syaitan. Kita dah bahaskan, kita tak ulang kat sini. Tapi nak bagi tahu ini kaitan dia. Jadi bila mereka asingkan perbahasan akidah, maknanya akidah ni mereka nampak teori, bukan praktikal. Teori apa? Teori ilmu kalam. Duk bincang tentang arad, jauhar, bla 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 bla. Tapi dia tak nampak bahawasanya perbahasan akidah, perbahasan tauhid menurut ahli sunnati wal jamaah, dia bukan setakat sebatas pada teori, bukan sebatas pada nazari, bahkan dia juga amali. Tauhid ilmi wal amali. Sebab tu ahli sunnati wal jamaah, tauhid mereka berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dan tauhid mereka bukan semata-mata pada teori, bahkan dia praktikal. Sebab tu akidah ahli sunnati wal jamaah dia praktikal. Dia bukan semata-mata teori, kita tak tahu apa benda, duk arad, jauhar, duk debat tentang guna istilah-istilah ilmu kalam tu, kemudian pening tak tahu. Sampai apa? Sampai tak tahu nak buat apa. Kan? Berbeza dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah dan juga ulama-ulama salafus salih, ia praktikal. Nak doa minta kepada Allah SWT, praktikal. Nabi SAW simple aja. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu tauhid, praktikal. Dia untuk kita amalkan, bukan untuk kita berbahas dan kita belagak sombong, kita berbahas dengan orang, kita berdebat dengan orang, bukan. Akidah ni untuk kita amalkan. Bukan semata-mata kita duk syok sendiri, kita berdebat dengan orang ni, cabar orang tu, cabar orang ni, itulah kita dah ingat itu adalah tuntutan akidah kita, tak kan? Sebenarnya akidah ni untuk praktikal. Baik. Jadi balik pada asal ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 129 tentang tazkiyatun nafs. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sifatkan tentang doa Nabi Ibrahim AS. Kita ni masih lagi dalam Zulhijjah, dan masih lagi saudara-saudara kita yang pergi dekat mengerjakan ibadat haji dekat Mekah, masih lagi mereka tak pulang. Mereka masih lagi mood, kita kata mood kita ni dalam suasana masih lagi kita kata suasana Zulhijjah. Walaupun kita dah habis raya, last habis raya tu 13 hari tasyrik kan. Maknanya kita dah hari ni dah masuk 14 Zulhijjah. Maknanya kalau zaman dulu orang dah balik lah, dah balik. Sekarang ni masih lagi ada yang masih lagi di Mekah, dan ada yang dah bergerak ke Madinah mungkin. Dan kita ingat doa Nabi Ibrahim AS. Apa doa Nabi Ibrahim? Antaranya Nabi Ibrahim AS doa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. So, Nabi Ibrahim AS doa, ya Allah, wahai Tuhan kami, wab'ath fihim rasulan, utuskan kepada mereka seorang rasul, minhum, di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan as-sunnah. Al-hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Ini asal tazkiyatun nafs. Asal bagi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa tidak boleh berlaku melainkan dengan Al-Quran dan sunnah. Ini asal dia. Kena balik pada asal. Bukannya kita nak menyucikan jiwa ni dengan perbahasan falsafah, dengan perbahasan batiniyah. Tidak. Dengan perbahasan yang di luar daripada perbahasan Al-Quran dan sunnah, ini bukan.
Ini tak balik pada asal, tak balik pada sandaran utama. So nak menyucikan jiwa mesti kena balik pada Quran dan Sunnah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Mengajar, kita mengajar Al-Quran, mengajar Sunnah, itulah proses tazkiyatun nafs. Proses tazkiyatun nafs. Sebab itu kalau tengok dalam tafsir At-Tabari, disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, Imam At-Tabari kata apa? Wa yuzakkihim, kata Ibnu Jurayj, ay yutahhiruhum minasyirki wa yukhallisuhum minhu. Apa maksud menyucikan mereka? Yakni menyucikan mereka daripada syirik. Syirik, kerana syirik kita dah bincangkan sebelum ni. Syirik ini adalah apa? Dosa yang paling besar. Dan syirik ini adalah perkara yang paling besar mencemarkan hati-hati kita. Nampak? Kan? Sebab itu kata Imam At-Tabari rahimahullah, wa yuzakkihim, fama'na قوله ويزكيهم في هذا الموضع ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة الله. Menyucikan mereka daripada syirik kepada Allah, mensyirikkan kepada Allah dan penyembahan berhala, dan menyuburkan mereka dengan memperbanyakkan perintah kepada mereka agar mentaati Allah. Kebanyakan ketaatan kepada Allah. Itu cara nak menyucikan hati, menyucikan penyucian jiwa. Itu jawapan dia. Maknanya kat sini letaknya asas. Penyucian jiwa, kalau kita pisahkan dengan tauhid, habis. Dia tak jadi penyucian jiwa. Dia tak jadi penyucian jiwa. Sebagaimana yang kita tengok golongan-golongan hari ini, golongan-golongan mutasawwifah, ghulatus sufiyah, golongan-golongan ghulatus sufi, pelampau-pelampau sufi, yang mereka hanya bahaskan tentang akhlak sesama manusia, tak boleh kritik guru, kalau guru tu buat benda yang salah, benda-benda maksiat, benda-benda syirik sekalipun, jangan, kita kena beradab, tak boleh cakap dia tak betul, tak boleh. Semua penyucian jiwa yang tak dibina di atas dasar tauhid, maka ini tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab syirik. Sebab dia tak boleh nak menyucikan jiwa dan menyucikan hati dia dari syirik. Jadi macam mana dia nak menyucikan hati? Macam mana nak menyucikan jiwa? Hanyalah apa? Diayah. Hanyalah zi'amah. Hanyalah dakwaan. Dan bukanlah dibuktikan dengan perbuatan mereka. Baik. Itu jawapan. Maknanya kepada soalan yang tanya tentang apa kaitan tazkiyatun nafs dengan, kita kata, dengan masalah yang Imam Ibn Qayyim sentuhkan ni. Baik, kita balik pada teks kita. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, faslun wa min a'zami makaidihi allati kada biha akthar an-nas wa ma naja minha illa man lam yuridillah fitnatahu ma awhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi min al-fitnati bil qubur hatta ala al-amru fiha ila an abida arbabuha min dunillah atau an ubida arbabuha min dunillah wa ubidat quburuhum wa tukhidhat awthanan وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله. Baik, ini pertama. Baik, termasuk daripada tipu daya yang paling besar yang diperdayakan dengannya ramai manusia, yang telah syaitan perdayakan ramai manusia, aktsaran nas, ramai manusia, bukan sikit. Sebab tu kita tak pelik kan. Kita jangan pelik bila kita kata ramai manusia. Ramai manusia tu ramai. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ramai manusia tak tahu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ramai manusia tak bersyukur. Ramai. Jadi kita, bila kita belajar, kita tak pelik dengan ramai. Min a'zami makaidihi allati kana biha aktsaran nas. Termasuk daripada tipu daya yang paling besar, a'zam, yang paling besar, yang syaitan telah memperdayakan dengannya ramai manusia. Wa ma naja minha illa man lam yuridillah fitnatuhu. Dan tidak ada yang selamat daripada fitnah ini, tidak ada yang selamat daripada tipu daya ini, melainkan orang yang Allah Ta'ala tak mahukan mereka untuk terkena fitnah ini. Maknanya illa man rahima rabbuk. Maksud, kalau kita terjemah dengan bahasa yang mudah, tak ada yang selamat melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Maknanya
nak cari orang yang selamat daripada fitnah ini, daripada tipu daya syaitan ini, sangat-sangat sikit. Apa dia? Ma auhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi minal fitnati bil qubur. Apa yang diwahyukan, apa yang dihembuskan, yang dibisikkan oleh syaitan qadiman wa hadithan, sejak dahulu kala sehinggalah kini. Iaitulah apa yang diserukan kepada hizbihi, kelompok dia, kumpulan dia, wa awliyaihi, wali-wali dia, wali-walinya, min al fitnati bil kubur, dengan iaitu berupa fitnah terhadap kubur. Ini dia punya Imam Ibn Qayyim punya mukadimah kat sini, fasal ni. Sehingga apa? Sehingga urusan mereka itu ataupun perkara yang melibatkan fitnah tersebut menatijahkan kepada mereka sehingga mereka menyembahnya selain Allah. Itu maksud hatta al-amru fiha ila an abida arbabuha min dunillah atau ubida an abida arbabuha min dunillah. Ubida arbabuha min dunillah. Sehingga sampai tahap mereka menyembah. Ini balik pada kubur itulah, menyembah ashabul kubur lain daripada Allah SWT. Wa ubida quburum, disembah kubur-kubur mereka. Wa tukhizat awthanan, dan dijadikan kubur-kubur itu sebagai berhala. Wa buniyat alaiha al-hayakil, dan dibina di atasnya binaan-binaan. Binaan-binaan. Dibina di atasnya apa dia? Binaan-binaan. Wa suwirat suwar arbabiha fiha, dan digambarkan gambaran-gambaran pemilik kubur-kubur itu di atas kubur tersebut. Thumma ju'ilat tilka suwar ajsadan laha dhillun, kemudian dijadikan gambaran-gambaran ataupun gambar-gambar itu sebagai jasad-jasad yang mempunyai bayangan, yakni patung lah. Thumma ju'ilat asnama, kemudian dijadikan berhala. Wa ubidat ma'allah, dan disembah bersama dengan Allah. Wa kana awwalu hadha ad-da'ul 'azim fi qaumi Nuh. Ni usul dia. Dipanggil juzur tarikhi. Juzur tarikhi. Maknanya dia punya asal usul penyembahan kubur ini ataupun fitnah terhadap kubur ini bermula iaitulah apa? Pada kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Awwalu hadha ad-da'al 'azim. So kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, disifatkan penyembahan kubur ini dia adalah ad-da'ul 'azim, penyakit yang paling besar, penyakit yang paling berat, penyakit yang paling kronik. Jadi kita sebagai orang yang mengaji agama, kalau orang yang mengaji medik, dia penyakit yang paling kronik apa? Dia adalah dia punya penyakit-penyakit kronik kan, penyakit-penyakit kronik yang dia orang takut. Tapi kita yang mengaji agama ni penyakit, inilah penyakit yang paling besar, penyakit yang paling kronik. Maknanya kalau dah terjebak dalam penyakit ni susah nak sembuh, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah Ta'ala sembuhkan. Inilah penyakit dia. Penyakit apa? Fitnah. Al-fitnatu bil qubur, ataupun kita kata mereka yang dimula dengan fitnah terhadap kubur sehingga boleh membawa sampai tahap kepada menyembah kubur. Dia ada dia punya tahap-tahap dia kan. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah gunakan istilah al-fitnah bil qubur. Terfitnah, golongan yang teruji, yang terfitnah, yang terpedaya dengan tipu daya syaitan berkaitan dengan kubur. Apa fitnah ni? Kita kena tengok asal fitnah ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Kama akhbara subhanahu anhum fi kitabihi haitsu yaqul, sebagaimana yang Allah Ta'ala sendiri khabarkan. So Allah Ta'ala sendiri khabar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala khabarkan sendiri dalam kitabnya, dalam Quran. Itu ketika Allah berfirman, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira. Baik. Ini ayat dalam surah Nuh, ayat 21 sampai 23. Kita baca tu sampai 24 lah kan, 21 sampai 24. So ini mudah.
Ini asas ataupun asal. Kita katakan ayat yang menjelaskan tentang fitnah terhadap kubur ini yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Baik, jadi kata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni, mereka bermaksiat kepadaku, yakni kaumku tak ikut aku, tak ikut perintah aku untuk supaya mereka mentauhidkan Allah. Mereka tak mau mentauhidkan. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu ila khasara. Mereka hanya mengikuti orang yang tidak bertambah kepadanya harta bendanya, anak pinaknya, melainkan hanya kerugian. Yakni pemuka-pemuka kaum Nuh itulah, kaum Nabi Nuh ni, yang mana mereka yang menyeru kepada penyembahan patung berhala yang mereka telah buat. Wa makaru makran kubbara, mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Yakni tipu daya yang apa dia kita kata daripada pemuka-pemuka. Sebab tu kita akan tengok setiap perbahasan ulama terkemudian berkait dengan fitnah terhadap kubur ni, dia melibatkan bukan melibatkan orang-orang biasa, tetapi melibatkan pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, raja-raja, sultan. Bukan orang biasa-biasa yang terjebak. Orang yang besar-besar, orang yang ada pangkat jawatan, orang yang hebat. Dan ulama pun terkena fitnah ni. Wa makaru makran kubbara. Baik. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Baik. Wa qalu ni siapa? Wa qalu ni balik kepada yakni kubara'uhum, yakni pemuka-pemuka mereka, pemuka-pemuka kaum Nuh tu. Mereka kata la tadharunna. Jadi bila Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada tauhid, menyembah hanya Allah semata-mata, beribadah hanya kepada Allah semata, doa hanya minta kepada Allah semata-mata, pemuka-pemuka kaumnya mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, wala tadharunna waddan, jangan kalian tinggalkan wadd, yakni nama berhala, wadd dalam sebahagian qiraat dibacakan wudda. Kata At-Tabari, Imam At-Tabari kata kalau baca wadda dengan wudda, dua-dua tu qiraat yang sahih, ada wajah. Wala tadharunna waddan, tapi yang kita baca waddan kan, qiraat itu waddan. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5. Wadd, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Maknanya pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh ni pesan dekat kaum dia, jangan kalian tinggalkan penyembahan wadd, yakni berhala wadd, suwa' wala suwa'an, yaghuth dan ya'uq dan nasra. 5. Baik. Wa qad adallu katsira. Allah kata sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan ramai manusia. Ini apa yang mereka, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh alaihi salam yang menyeru kepada penyembahan 5 berhala yang asalnya adalah 5 orang soleh. Kita akan tengok riwayat yang akan dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibn Jarir وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم. Baik, apa yang sampai kepada berkenaan dengan khabar mereka ini, cerita berkenaan dengan mereka yang 5 ini, 5 berhala ni asalnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari daripada Muhammad bin Qais, katanya Yaghuth, Ya'uq, Nasra, mereka ini adalah apa? Masuk suwa', mereka ini dahulunya adalah orang yang saleh, qauman salihin min bani Adam, daripada keturunan Nabi Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, mereka ni ada pengikut. Ni 5 berhala ni asalnya orang soleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 ni asalnya orang soleh. Mereka ni keturunan Adam. Dia bukan makhluk lain kan, manusia. Maknanya antara Adam dengan Nuh ada 10 kurun kalau ikut kata Ibn Abbas kan. Dan juga riwayat dari Ikrimah akan dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim di sini nanti. Baik. Jadi mereka ni orang yang soleh. Asalnya orang yang soleh. 5 orang yang soleh yang mempunyai pengikut.
atba'un yaqtaduna bihim. Jadi pengikut ni biasalah kan. Falamma matu qala ashabuhum alladhina kanu yaqtaduna bihim law sawwarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dhakarnahum fasawwaruhum. Bila 5 orang soleh ni mati, bila 5 orang soleh mati, jadi pengikut-pengikut dia sedih lah. Jadi bila sedih, kita kata syaitan datang melalui pintu kesedihan yang melampau, maka berkatalah apa sahabat-sahabat mereka, pengikut-pengikut mereka itu, yang mereka pengikut setia mereka, 5 orang yang mati itu, mereka kata law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadah idza dzakarnahum. Jadi kita ni rindukan orang-orang soleh, yakni guru-guru kita dan orang-orang soleh yang telah banyak buat kebaikan kepada kita. Jadi kalaulah kita gambarkan mereka, sawarnahum, kita gambarkan mereka dan kita boleh tengok mereka lepas tu, kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dzakarnahum, maka inilah yang akan memberikan menyebabkan kerinduan kita terubat. Kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dzakarnahum. Ada perkataan mereka. Kalau kita gambarkan mereka dan dia lebih akan memberikan akan mengubati kerinduan kita kepada mereka. Terutamanya dalam ibadat kita. Apabila kita mengingati mereka itu, ibadat kita kita akan lebih bersemangat. Kalau buka dalam tafsir Muharrar Al-Wajiz Ibn Atiyah, disebutkan hatha 'ala al-ibadah. Yahuthuna 'ala al-ibadah. Maknanya bila kita buat gambar-gambar mereka itu, dia akan memberikan motivasi dan semangat untuk kita terus beribadat. Dan ini ada dalam tarikat Naqsyabandiyah. Ada dalam tarikat Naqsyabandiyah, iaitulah apa yang dinamakan mereka Rabitah. Rabitah ni apa, kalau kita yang sekarang ni dia dah sampai dekat sebahagian golongan-golongan kita ni, mereka tak sampai tahap mereka membayangkan gambar wajah Tok Guru kan. Tetapi kalau dalam tarikat Naqsyabandi itu sendiri memang dia kena, bila dia beribadat tu dia kena bayangkan gambar guru, bayangkan wajah guru dalam ibadat. Itu dia panggil doa rabitah kan. Itu ada. Memanglah sebahagian orang dia amalkan hari ni, dia tak buat itu, mungkin dia buang benda tu kan, tapi ada, asalnya ada. Kalau kita buka dalam Naqsyabandi punya laman web pun ada amalan ni. Jadi dia panggil rabitah. Jadi ini asal dia. Ini asal dia. Ini dalil dia. Ini asal benda tu. Law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dzakarnahu. Ni tak ada dalam ayat-ayat Quran, tak ada dalam sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi SAW, dan sunnah Nabi SAW yang suruh kita beribadat, kita kena bayangkan dengan Tok Guru kita. Tak ada. Tapi ni ada. Ada dalam perkataan kaum Nuh. Ni dalil dia. Kalau kita tak jumpa dalil, ni dalil dia. Ni orang dia marah sangat, kata kami ada dalil, ni dalil sebenar dia. Law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dzakarnahum. Jadi kalau kita gambarkan rupa pas atau wajah-wajah orang-orang soleh itu, lebih mudah untuk kita, lebih menyebabkan kita ni bersemangat dan lebih mengubati kerinduan kita kepada mereka dalam ibadat kita, untuk kita ingati mereka dan juga untuk kita kenang jasa-jasa mereka. Fasawwaruhum, lalu mereka pun menggambarkan, mereka buat gambar. Dia tak sembah lagi, faham? Kita kena faham, dia tak sembah lagi. Dia hanya buat gambar untuk kenang-kenangan, dan kenang-kenangan itu dikaitkan dengan ibadat. Maknanya kenang-kenangan tu, kalau kita katakan kenang-kenangan tu untuk menggalakkan dalam ibadat, maknanya dia bid'ah lah. Kita kata dia bid'ah. Dia mula dengan bid'ah dulu. Bahasa mudah je, dia buat bid'ah dulu. Sebab itu kenapa ulama kata bid'ah ni akan bawa kepada syirik. Al-bid'atu dihliz asyirk, dihliz al-kufr, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bid'ah akan membawa kepada kesyirikan, bid'ah akan membawa kepada kekufuran, step by step. Sebab itu dia orang tak sembah dulu, dia orang tak sembah lagi. Sebab itu dalam riwayat ini, dalam riwayat Muhammad bin Qais ini dikatakan, law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadah idza dzakarnahum fasawwaruhum. Mereka pun buat gambar. Falamma matu wa jaa akharun dabba ilaihim iblis faqala inna ma kanu ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar
fa'abaduhum. Bila datang generasi yang berikutnya, nenek moyang mereka buat tu bukan nak sembah, hanya nak zikrayat, hanya nak mengenang, dan nak memberi motivasi untuk mereka beribadat. Maka iblis pun menyesatkan mereka. Maka iblis kata, apa dia? Sesungguhnya tok nenek moyang kamu dahulu sembah mereka ni. Sembah maksudnya minta hajat, minta perlindungan, minta doa daripada 5 orang soleh ni. Dan dengan mereka lah akan diturunkan hujan. Fa'abaduhum, lalu mereka pun sembah. Nampak? Step by step. Maknanya dia buka jalan, dibawa kepada, mulanya mereka, nenek moyang mereka tu tak berapa nak faham perkara yang mereka buat tu sebenarnya implikasinya sangat besar apabila dapat menjerumuskan cucu cicit mereka yang datang kemudian ke dalam kesyirikan. Mereka tak perasan. Asalnya maknanya nenek moyang mereka tu buat bid'ah lah, tapi dia tak perasan benda tu boleh buka kepada pintu kesyirikan. Dan akhir sekali dia jatuh. Sebab tu Nabi kita SAW tutup pintu-pintu ni. Kajilah tentang tauhid, kaji tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Berapa banyak kaedah sadduz zari'ah yang pakai oleh ulama-ulama kita untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Terutama bahkan kita kaji dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah antaranya. Bukalah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Cuba buka dalam bab berkenaan dengan larangan membina kuburan, membina di atas kuburan. Larangan membuat binaan di atas kuburan. Kenapa? Kenapa ulama larang? Kenapa ulama haramkan? Kerana dia adalah pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Pintu yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang merosakkan iman dan juga akidah manusia. Antaranya ini. Sebab itu adanya kaedah sadduz zari'ah. Bukalah kitab-kitab fiqh, fuqaha, 4 mazhab. Dan bahkan yang lebih dahsyat kalau kita tengok, yang lebih tegas dalam isu ini adalah fuqaha mazhab Syafi'i. Kan? So kita kena faham. Baik, ini sebab dia. Kita bagi ilal, kita bagi apa sebab di sebalik ulama larang buat binaan di atas kuburan. Kita sebut terus dia punya asal dia. Baik. Qala Sufyan an abihi an Ikrimah qala kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam 10 qurun kulluhum ala al-Islam. Baik. Ini Ikrimah kata antara Adam dengan Nuh alaihi assalam ada 10 kurun, semua mereka itu berada di atas Islam. Melainkan lepas Allah Taala utuskan Nabi Nuh tu. Maknanya penghujung maknanya berlaku kesyirikan itu, penyembahan berhala, maknanya sebelum kelahiran Nabi Nuh alaihi salam lah. Maknanya generasi yang sebelum lahirnya Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh alaihi salam lahir, maksudnya kesyirikan itu dah tersebar dan Allah Taala perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk mengislahkan, untuk mengembalikan agama Islam itu kepada Islam yang asal yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik. حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك فكان ود لكلب بدومة الجندال وكان سواع لهذيل وكان يغوث لبني غطيف من مراد وكان يعوق لحمدان وكان النصر لذي الكلاع من حميري. Baik, kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah bawakan asar daripada Abdul Razzaq daripada Qatadah tentang tafsir ayat ni. Baik, Qatadah kata 5 orang Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra, mereka ni asalnya adalah sembahan yang disembah oleh kaum Nuh. Baik, apa bentuk penyembahan tu? Kita kata mereka minta daripada berhala-berhala ni, mereka minta rezeki, mereka minta turun hujan, mereka minta anak, mereka minta doa, ibadat. Itu jadi ibadat. Mereka bernazar, mereka sembelih untuk berhala-berhala tu, jadi ibadat. Istighathah, isti'anah, mereka minta dalam keadaan kesusahan, dan kesulitan mereka minta talabul ghauth,
kan. Isti'anah minta tolong, nazar ibadat, isti'adzah minta perlindungan, semua jenis ibadat mereka telah halakan dan mereka tujukan kepada berhala-berhala tersebut. Dan thumma abadatha al-arab ba'da dhalik. Kemudian dalam jarak yang generasi demi generasi, kemudian ianya disembah pula oleh bangsa Arab selepas itu. Maknanya dia, cuba bayangkan kaum Nuh ni nak sampai ke Arab tu berapa generasi? Banyak kan? Lama. So Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya berapa generasi? Maknanya orang Arab dah ada dah waktu tu. Saleh, kita boleh kata Nabi Saleh AS antara diutuskan pada Arab. Syuaib, Nabi Syuaib, Ashabul Aikah, yang sembah pokok Aikah pun Arab zaman tu. Zaman selepas zaman Nabi Nuh AS. Tapi maknanya kat sini thumma abadat al-arab, maknanya orang Arab pun sembah juga patung berhala 5 tu. Ba'da dhalika, selepas itu. Jadi kita akan tengok nanti macam mana dia boleh sampai kat orang Arab ni. Macam mana? Dan adakah patung berhala tu kekal sampai boleh sampai ke Arab? Apa maksud dia? Itu kita akan tengok kemudian. Baik. Fakana waddun likalbin bidawmatil jandal. Baik. Wad, yakni berhala wad, dia diambil ataupun kalau kita tengok dalam Al-Muharrar Al-Wajiz Ibn Atiyah Al-Andalusi rahimahullah, beliau sebutkan berhala Wat, Suwa', Yaruna memanglah dah musnah, tetapi nama-nama mereka itu diambil. Nama-nama mereka itu diambil balik dan dihidupkan semula. Ini yang Ibn Atiyah sebut. Maknanya ini lebih dekat lah dari sudut, kita kata dari sudut sebab kita tengok jarak antara lepas zaman Nabi Nuh sampai orang Arab yang pertama yang menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim AS di Ismail itu Amr bin Luhai al-Khuzai. Maknanya kita kata mustahil berhala tu akan kekal, dia musnah. Tetapi yang kekal nama dia Wat, Suwa', ya. Sebab apa? Sebab orang jahiliah dulu mereka cerita-cerita usturah, cerita-cerita mitos mereka tu mereka akan sampaikan, usturah tu, asatir mereka itu mereka sampaikan kepada generasi demi generasi. Macam kita lah kan, cerita pasal benda-benda yang khurafat apa semua ni, benda-benda tahyul apa semua ni, mitos dan sebagainya, legenda dan sebagainya diceritakan. Itu biasa. Dalam setiap bangsa ada benda tu. Jadi nama-nama berhala tu kekal. Jadi sebab itu Ibn Atiyah kata nama-nama tu saja diambil. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra tu diambil dan disembah oleh orang Arab. Maksudnya dia buat patung berhala lain. Dan dia pun namakan berhala mereka tu sempurna dengan nama-nama berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, iaitulah Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Itu taujih yang sangat baik daripada Ibn Atiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Mungkin orang akan tanya, macam mana pula, adakah berhala tu kekal tak? Maksudnya kita dah jawab lah. Sebab itu ana suka untuk bagi mereka yang mengkaji bab ni ataupun pendakwah dan sebagainya, kalau mereka nakkan kefahaman yang kukuh berkenaan dengan penyembahan berhala ni, antara kitab kita kena maknanya terutamanya pendakwah, maknanya antara kitab yang penting yang dia perlu rujuk untuk dia tahu tentang usul ibadatul asnam ataupun usul penyembahan berhala ni dari sudut kabilah-kabilah, ada usul, maksudnya kaitan dia dengan kabilah-kabilah Arab jahiliah dan sebagainya, iaitulah kitab Al-Asnam oleh Ibnul Kalbi. Kitabul Asnam, kitab pasal berhala je. Kitabul Asnam oleh Ibnul Kalbi. Untuk dia tahu tentang usul. Nak tahu usul penyembahan berhala ni, nak tahu berhala-berhala tu pun, dan kita boleh relatekan dengan apa yang kita lihat hari ni, ini penting. Ini dia cabang akidah, dipanggil tarikh akidah. Tarikh akidah ataupun kita boleh juga sebut dia dalam cabang tarikh lah, ilmu tarikh. Maknanya kita nak tahu pula kan, lepas kita nak tahu pula Kalbin ni duduk mana? Bani Kalb. Suwa', Huzail ni siapa? Yaghus dekat Bani Utaif ataupun Utaif. Bani Murad ataupun daripada suku Murad. Hamdan. Siapa? Ini
usul kita kata apa? Nasab. Nasab Arab ni kita paling kurang kena tahu. Dan kita nak tahu dia punya, kita akan tengok nanti apa faedah yang kita boleh dapat bila kita tahu benda-benda ni. Baik, pertama, bila kita tengok balik, maknanya orang Arab mereka ambil nama tu. Nama berhala-berhala yang 5 tu, maknanya syaitan hidupkan balik nama-nama tu. Nama-nama tu hidupkan balik. Berhala dia tu dah musnah dah. Dah musnah, banjir besar tu dah musnah belaka dah. Satu lagi qaul kata berhala-berhala tu musnah tetapi dia tertutup, tertimbus dengan tanah. Jadi syaitan yang mewahyukan kepada orang-orang yang tertentu, yang wali-wali dia, bagi tahu dekat tempat mana ada saki-baki berhala tu. Itu satu qaul lagi. Tapi ana lebih cenderung pada qaul Ibnu Atiyah. Maknanya dia bukan berhala tu tak kekal pun, tetapi apa? Tetapi dia adalah apa? Kita kata dia adalah nama-nama yang dihidupkan semula. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra, nama tu dinamakan dengan berhala-berhala baru yang mereka buat. Baik. Jadi Waddun ni dia akhir sekali dia diambil oleh Bani Kalb. Bani Kalb di Daumatil Jandal. So Bani Kalb ni, kalau kita tengok Bani Kalb ni, dia adalah suku Arab yang dia punya usul dia sampai kepada Quda'ah. Nasab mereka Kalb, Banu Kalb ni Kalb Ibnu Wabrah, Ibnu Taghlib, Ibnu Hulwan, Ibnu Imran atau Umran, Ibnu Al-Haf, Ibnu Quda'ah. Maksudnya dia balik pada Quda'ah. Dia ada satu lagi ke Bani Kalb. Dia ada dua satu Bani Kalb yang balik pada Bani Kinanah. Kabilah Kinanah. Itu Kalb bin Auf bin Bani Kinanah. So Kinanah dibalik pada usul Adnan lah. Tapi ni balik pada Quda'ah. Di Arab Quda'ah. So Arab kita kata apa? Mereka ni duduk di bahagian Daumatil Jandal. Daumatil Jandal ni kira antara Syam dengan Madinah. Maknanya Daumatil Jandal di kawasan utara Madinah. Ni dia punya asal. Maknanya Bani Kalb mereka jadikan berhala yang paling besar, yang mereka jadikan sebagai syiar, dan penyembahan mereka itu mereka jadikan Wad sebagai berhala utama mereka. Wad. So Bani Kalb ni juga kita boleh tengok dia, kalau tengok dalam sejarah Bani Kalb ni, dia sejarah Islam dia dan sebagainya, dia antara usul kabilah yang kuat lah. Dalam sejarah Islam dia usul kabilah yang kuat. Kalau kita tengok balik, kalau kita tengok dia punya nasab dia, Kalb ni Ibnu Wabarah, Ibnu Taghlib. So Bani Taghlib, dia sebenarnya balik pada Bani Taghlib. So Bani Taghlib ni mereka pernah masuk Kristian. So kat situ kita boleh tahu pula mereka pernah tanassara. Taghlib kan, Bani Taghlib ni antara orang Kristian yang ramai pada zaman Nabi SAW dan di kalangan Bani Taghlib. Yang makna orang Arab yang tanassara, yang masuk Kristian. So jadi kita boleh tengok kat situ macam mana dia boleh ambil berhala Wad ni sebagai berhala asasi atau berhala utama mereka, kerana mereka telah terpengaruh dengan paganism yang datang daripada Hellenism dan sebagainya yang telah mempengaruhi ajaran Kristian yang ada pada zaman tu. Maksudnya situ faedah dia bila kita tahu tentang usul nasab. So, sebab apa dalam banyak-banyak kabilah Arab, maknanya Bani Kalb itulah yang mengambil Wad, berhala Wad yang merupakan asalnya adalah berhala yang dinama yang merupakan asalnya adalah berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh AS, orang saleh yang bernama Wad. Dan sebab apa pengaruh itu mereka cepat menyerap. Maknanya penyembahan berhala, paganism tu maksudnya masuk ke dalam mereka, kerana mereka ni dari sudut sejarah memang Bani Taghlib memang pernah menganut agama Kristian. So Kristian yang mereka anuti itu pula ada Kristian yang telah diselewengkan. Kristian yang memang dah ada penyembahan berhala dan penyembahan kubur. Maksudnya itu kaitan dia. So penting kat sini faedah kita kena tahu. Bani Kalbin, kenapa dia jadikan Bani Kalb mereka jadikan Wad sebagai
sembahan ataupun berhala utama mereka. Sebab itu ulama-ulama salaf mereka sebut kan, berhala tu sampai pergi kat mana? Penyembahan berhala tu asalnya zaman Nabi Nuh, kemudian orang Arab serap budaya tersebut tu pergi ke mana? Pergi ke mana? Kabilah mana? Kalau Arab sebut kabilah mana? Okey, pertama Bani Kalb di Daumatil Jandal, utara Madinah. Di Syam, dekatan dengan Syam. Okey, kita tahu. Dah ada usul. Usul maknanya kita tahu usul kat situ satu. Okey. Wa kana Suwa' li Hudzail. Suwa' pula berhala yang nama Suwa' tu pada Hudzail. Baik, Hudzail ni kabilah apa? Mudariyah. Maksud usulnya usul Mudariyah. Kabilah Mudariyah apa ni? Nasab dia maknanya sampai kepada Mudar. Hudzail maknanya Banu Hudzail tu mereka kalau kita tengok nasab dia Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Maknanya dia Adnani. Dia bertemu dengan nasab Nabi SAW Mudar. Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Anak keturunan Nabi Ismail. Mudariyah. Si Hudzail. So jadi Hudzail ni dia yang paling dekat lah nasab dengan Kinanah kan. Yang paling dekat nasab dia adalah Bani Kinanah. Kinanah ni furuk maksud cabang dia termasuklah Quraisy. Kan? Dan termasuklah juga Bani Asad. Bani Asad, dan kemudian kalau tengok dia punya cabang-cabang tu Bani Tamim dan juga Muzainah. Atau Mazinah atau Muzainah. Baik. Jadi Suwa' diambil oleh Bani Hudzail. Suwa' ni berhala yang zaman Nabi Nuh tu, maknanya nama dia tu diambil dan dihidupkan semula dalam kalangan Bani Hudzail. Hudzail ni kalau kita tengok, kabilah Hudzail ni kalau kita tengok dia punya furuk dia banyak kabilah-kabilah yang datang lepas kemudian ni. Macam contoh kita dengar orang Arab yang ada nama Al-Audi kan, An-Najmi kan. Kemudian banyak lagi lah, banyak lagi. Tapi nak bagi tahu Hudzail ni satu kabilah Arab yang masyhur juga lah kan, masyhur. Baik. Kemudian wakana, jadi kita tengok macam mana dia boleh mempengaruhi orang Arab untuk jadikan benda tu jadi normal lah. Maknanya penyembahan berhala tu akhir sekali jadi normal pada zaman jahiliah. Sebab dipengaruhi oleh kabilah-kabilah yang berpengaruh. Bani Kalb ni zaman Islam pun dia sangat berpengaruh. Sebab itu zaman Bani Umayyah, khalifah-khalifah yang datang lepas Yazid ibn Muawiyah tu semua, Yazid bin Muawiyah itu sendiri daripada Bani Kalb. Sebab itu Muawiyah radhiyallahu an susah untuk tak lantik dia untuk jadi khalifah lepas dia. Sebab Muawiyah tengok Bani Kalb ni sangat-sangat fanatik dan sangat-sangat berpegang dengan usul mereka. So itu kita tengok zaman Bani Umayyah kan, Bani Kalb ni antara yang paling dominan. Tapi kita tak bolehlah zalim kita tuduh mereka ni, tengok ni mereka ni penyembah berhala. Tak, bila dia orang datang Islam, dia orang masuk Islam dan dia orang pun tak sembah berhala dah dan sebagainya. Tapi usul benda tu adalah, maknanya usul dari sudut kita tengok dari sudut usul kabilah tu. Daumatil Jandal, dia Bani Kalb tadi. Suwa' li Hudzail. Baik, Hudzail kita dah sebut tadi. Yaghuth, wa kana Yaghuth li Bani Ghutaif min Murad. Yaghuth ni pula berhala Yaghuth diambil oleh Bani Ghutaif min Murad. Murad ni pula kalau kita tengok dia kabilah Yamaniyah. Usul Yamaniyah, kabilah Yamaniyah. Yang mana dia punya nasab dia sampai kepada Murad ibn Mudhij. Kalau kita tengok dia banyak kabilah ni, kalau sekarang ni banyak di bahagian Ma'rib lah, bahagian Ma'rib di selatan Yaman. Murad ni juga kabilah, kalau kita tengok balik banyaklah tokoh-tokoh daripada Bani Murad ni, dan antara tokoh yang jahat lah daripada Bani Murad ni adalah Abdul Rahman bin Muljam, pembunuh Ali, daripada Bani Murad, daripada Bani Murad, min Murad, so Bani Murad. Maknanya Yaghuth tu, berhala Yaghuth tu diambil oleh Bani Murad. So Bani Murad ni Yaman. Okey, Yaman.
Ya'uq wa kana Ya'uq li Hamadan atau li Hamdan. Baik, Ya'uq pula diambil oleh kabilah Hamdan. Baik, kabilah Hamdan sama juga. Hamdan ni dia adalah apa? Kabilah, kalau kita tengok, Yaman juga. Maknanya dia punya usul itu balik pada Yaman. Wa kana nasrul lidzil kala' min Himyar. Baik, dan Nasr yang terakhir diambil oleh, maksud diambil tu maknanya kita ambil pendapat Ibnu Athiyah tadi, maknanya nama mereka, nama berhala-berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh tu diambil dan dihidupkan semula oleh Dzil Kala' min Himyari. Maknanya nasab Bani Himyari. Maknanya satu suku Al-Kala'i kan. Kalau kita tengok Al-Kala'i kan. Al-Kala' ni dia daripada usul Yaman lah. Himyari. Himyari. Maknanya dia balik pada usul Sabak. Hamdan tadi. Hamdan dibalik pada usul Sabak. Hamdan dengan sama juga maknanya Yaman. Jadi, senang cerita, kita ringkaskan. Baik, dua yang terawal, Daumatul Jandal utara di Syam, dan mereka ada kaitan dengan Nasrani, Kristian. Suwa' ni rasanya diambil oleh Hudzail. Ini anda tak pasti, ini anda kena check balik. Tapi tiga yang terakhir, Murad, Hamdan dengan Dzil Kala' min Himyari, ni tiga ni Yaman. Maknanya daripada 5 berhala yang dihidupkan semula nama berhala itu dengan penyembahan berhala yang baru oleh orang Arab, daripada 5, 3-nya daripada Yaman. Maknanya 3-nya itu dihidupkan usulnya adalah daripada Yaman. Maknanya bukan barulah. Kan? Kalau kita sebut tengok kuburiyah di Yaman. Tak, benda yang tak payah terkejut lah. Memang usul awal zaman jahiliah pun memang Yaman tu dikenali dengan penyembahan berhala sebelum datang Islam. Setengah orang kata, mana boleh Yaman? Yaman kan, Nabi kata Yaman kan iman, Yaman kan hikmah, al-hikmatul yamaniyah, Yaman kan baik, Yaman kan semua. Dia tak faham lah. So kita tengok usul penyembahan berhala tu. Kan? So sebab tu anda kata tadi penting kita tahu tentang usul ni. Maknanya asal usul. Maknanya kalau orang yang baru datang kemudian ni dia kata, tak, tok nenek kami baik gini bla 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 bla, tok kami tak, kita bawa usul yang awal. Usulul aqdam. Al-aslul aqdam. Muqaddamun. Kita tak boleh pakai orang sekarang. Orang sekarang dia kata, tak, kami ni keturunan Nabi gini. Tak, kita tengok yang awal. Maknanya boleh tak benda tu berlaku? Bila usul tu ada, dah sedia ada dah. Maknanya dah sedia. Dia memang Islam datang, kemudian dikembali balik. Islam datang menghapuskan penyembahan berhala, tetapi lama 1400 tahun lepas Nabi wafat, benda tu datang balik. Bahkan bukan 1400, 1000 tahun lepas Nabi wafat pun dah ada. Bahkan 300 tahun selepas Nabi wafat pun dah ada perkara-perkara yang berkait dengan syirik dan bid'ah. Sebab tu kita kata ni penting. Maknanya balik pada usul asal muassal. Maknanya kalau kita tengok 5 kan, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra, 3 daripada 5 berhala tersebut dihidupkan balik daripada di Yaman. Jadi daripada kabilah Arab yang tinggal dan menetap di Yaman. Nampak? Baik. Itu berkenaan dengan asar daripada Qatadah. Yang kita bacakan tadi kan. Baik. Wa qala al-Walibi yani Ibn Abbas, hadhihi asnam kanat tu'badu fi zaman Nuh. Baik, kata al-Walibi daripada Ibn Abbas, baik, berhala-berhala ini disembah pada zaman Nabi Nuh. Maknanya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra tu asalnya adalah berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Kemudian orang Arab ambil nama tu dan mereka namakan berhala-berhala mereka sempena dengan nama-nama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Baik. Wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Ibn Qayyim bawa riwayat al-Bukhari. Haddatsana Ibrahim bin Musa, حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن جريج قال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كان في قوم نوح في العرب بعد. Ini perkataan Ibn Abbas. Kata
Ibn Abbas kata berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nuh itu, yang ada pada zaman Nabi Nuh itu, kemudian telah dihidupkan semula pada orang Arab selepasnya. Amma waddun fakanat lil kalbin bidaumatil jannah. Adapun wad, maka ia diambil oleh Bani Kalb di Daumatil Jandal. Kita sebut tadi kan, Bani Kalb. Wa amma Suwa' fakanat li Huzail. Adapun Suwa' diambil dan dihidupkan semula berhala tersebut, namanya ataupun berhala tu sendiri tak tahulah, tak kiralah sama ada berhala tu sendiri dihidupkan semula atau ditemui ya, ditemui dalam pasir ataupun di tanah, di kambuk dia wahyukan oleh syaitan kepada mana-mana individu yang hidup waktu tu, Allahu a'lam. Tapi yang anda nampak yang lebih tepat lagi adalah apa yang Ibn Atiyah sebutlah, nama dia dihidupkan balik. Huzail itu Suwa'. Yaghuth pula, berhala Yaghuth dihidupkan semula oleh Butun Murad ataupun Batun Murad ataupun kabilah Murad. Thumma li Bani Ghutaif bil Jurfi inda Sabah. Bani Ghutaif Dhil Kal'an, Dhil Ka'lan. Dhil Kala' tadi dia di Sabah, di Juruf inda Sabah. Sebab tu kalau kita tengok balik dia usul Sabah ni maknanya macam contoh Bani Ghutaif kan. Bani Ghutaif dia pun ni keturunan dari Sabah Sabian. Disebut apa? Sabiyah. Sabiyah qadimah. Sabak kuno. Dia nama, kalau kita tengok balik, dia balik pada Hamdan pun sama juga, Sabak, usul Sabak. Sebab tu kalau kita tengok nama-nama ni yang Yaman kan, nama-nama yang Yaman selalu kita dengar yang dia punya nisbah tu macam contoh Khawlan, Hamdan, Najran, Jazan, Jabran, Umran, Syahran, Nashwan, Haidan, Ba'dan, Ba'dan, Ausan, Lihyan, Qutban, Jada'ani, Kahlan, Kahlani, Nabhan, Bayhan, Kahlan, Sufyan, Dahyan, Haifan, Alhan, Ghaithan, Zahran. Ni semua ni Sabak. Maknanya dia adalah apa? Nama-nama Sabak yang lama. Nama-nama Sabak kuno. Dipanggil apa? Dipanggil tulisan rasmi mereka dipanggil Khattul Musnad. Di maknanya maknanya dia bercampur dengan Arab. Dia Arab juga, tapi dia Arab Sabak. Maknanya apa dia kita sebut sebagai Sabian. Sebab itu kalau kita tengok apa dia nama-nama ulama kan, contoh yang banyak ada nisbah tu macam Najrani, Hamdani, Imran atau Umrani kan, Haidani, Lihyani, Jada'ani, Kahlan. Itu semua tu asalnya nama asalnya sebelum dia kita kata asal dia adalah daripada apa dia panggil Khattul Musnad, maknanya daripada Sabak yang awal, Sabak kuno. Baik. Wa amma Suwa' fakana li Huzail wa amma Yaghuth fakana li Murad. Thumma ni kita sebut tadi inda Sabak. Tu yang ni riwayat Bukhari disebut inda Sabak. Maknanya Sabak tu lah tadi, Sabak kita sebut tadi. Sabak yang kuno. Wa amma Ya'uq fakana li Hamdan. Ya'uq berhala Ya'uq tu dihidupkan semula oleh Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakana li Himyar li ali Dhil Kala'. Ni Nasr. Asma'un rijalus salihin min qaum Nuh. Mereka ni asalnya nama-nama orang-orang yang soleh daripada kalangan kaum Nuh. Kemudian bila mereka musnah, mereka mati, falamma halaku auha syaitanu ila qaum, syaitan pun mewahyukan kepada mereka, menimbulkan keraguan kepada mereka, meniupkan kepada mereka, kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban, supaya mereka membina binaan di tempat-tempat duduk mereka itu dengan patung-patung, ataupun gambar-gambaran. Ansaban ni maksudnya patung-patung ataupun gambar-gambar. Wasammuha bi asma'in, lalu mereka pun menamakan
patung-patung atau gambar-gambar itu dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, mereka pun buat benda itu. Falam tu'bad, pada awalnya tak disembah lagi, hanya kenang-kenangan. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat, sampailah meninggal atau generasi yang buat benda tu mati, habis dah, musnah, mati belaka, yang mula buat tu mati. Wa nusiya al-ilm, wa nusiya al-ilmu, ilmu dilupakan, maknanya tauhid, ajaran Nabi Nuh AS kembali dilupakan, ajaran Nabi Adam AS dilupakan, kemudian barulah disembah, ubidat. Kemudian Allah utuskan Nabi Nuh. وقال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. Baik, berkata bukan seorang di kalangan salaf, yakni ramai di kalangan salaf yang mengatakan ayat ini mereka itu asalnya, 5 orang itu asalnya orang yang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh AS. Apabila mereka mati, maka pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang mengikuti mereka, duduk berukuf, duduk melazimi kubur-kubur mereka. Ini fitnah dia. Kemudian mereka pun menggambarkan gambar-gambar dan juga patung-patung. Kemudian masa berlalu, tala alaihimul amal, apabila masa berlalu generasi-generasi, lalu mereka lupa ilmu, mereka tak pesan dekat anak-anak mereka apa semua, lupa belaka, lalai mereka, fa'abaduhum. Akhir sekali generasi yang datang setelah mereka menyembah patung-patung tadi. So ini fitnah dia. Maknanya fitnah orang yang soleh mati, kemudian pergi dekat kubur, mula-mula kena jasa begini, kemudian buat benda-benda yang boleh membawa kepada pintu-pintu kesyirikan. Seperti minta dekat kubur, minta dekat orang yang mati tadi, orang soleh tu, ataupun mengharapkan keberkatan daripada kubur orang soleh dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita kata yang ulama salah dulu dah sebut dah. Ulama salah tu dah sebut dah. Bukan ulama mutaakhirin yang kemudian ni. Bukan Imam Asy-Syaukani ke, bukan Imam As-San'ani ke, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tak, ni ulama salah tu dah sebut dah. Kan? Itu punca dia. Kan? Punca dia. Baik. Waqala ghairu kita baca sini tadi. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Maka mereka itu kata Imam Ibn Qayyim telah menghimpunkan dua bentuk fitnah, fitnah kubur dan fitnah tamathil, fitnah patung berhala, fitnah patung-patung berhala. Dan mereka itulah ataupun dua fitnah inilah yang telah diisyaratkan, menunjukkan kepadanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disepakati akan kesahihannya, muttafaqun ala sihhatihi, yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah SAW tentang pengalaman dia pergi ke Habsyah kan, melihat kanisah, melihat satu gereja yang dia tengok di Habsyah, yang dinamakan gereja itu dengan Mariah. Lalu disebutkan tentang apa yang dilihat, kecantikan, keindahan yang ada dalam gereja itu, gambar-gambar yang diukir, yang dibuat, yang dipotretkan dan diukir dalam gereja tersebut. Apa Rasulullah SAW kata? Nabi kata pergilah, okey bagus, cantik ke? Tak, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata ulaika qaumun, mereka itu kaum idza mata fihimul abdus salih, apabila mati di kalangan mereka seorang hamba yang saleh, au rajulus salih, atau seorang lelaki yang saleh, banau ala qabrihi masjidah, mereka akan membina di atas kuburnya masjid, yakni tempat ibadat. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka menggambarkan gambar-gambar tersebut pada
tempat ibadat tersebut yang mereka bina di atas kubur. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi kata mereka itulah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia cerita tentang gereja. Kan, dia cerita tentang gereja. Dia tak cerita tentang kubur. Dia cerita tentang dia pergi dekat Habsyah waktu hijrah dulu di Habsyah. Dia ceritalah pengalaman dia jalan. Dia cerita kat Nabi. Kan? Jadi dia tengok gereja. Kanisatan, yang mana di dalamnya ada gambar-gambar yang banyak. Ra'at fiha minas suwar, banyak lah. Tahulah gereja kan, zaman tu dah gereja tu dah macam zaman kita, yang kita tengok gereja-gereja zaman medieval. Macam tu lah. Yang ada banyak gambar, macam tu lah. Maknanya zaman Nabi SAW, benda tu dah ada. Benda tu dah ada. Kita tengok yang gambar-gambar yang dibuat kat dinding semua tu kan. Gambar Jesus, gambar Mary, gambar apa dia, Ruhul Kudus, gambar ini, gambar saint ni, Saint Peter, Saint Paul, Saint tu, macam-macam. Wali kan, gambar-gambar wali dia orang. Banyak. Yang itulah yang Ummu Habibah sebut. Ra'at fiha minas suwar. Apa kata Nabi SAW? Tengok, Ummu Habibah tak kata tentang kubur. Ummu Habibah kata gereja. Gereja yang ada gambar-gambar. Nabi SAW kata apa? Mereka itulah apabila mati di kalangan mereka seorang hamba soleh atau lelaki soleh, mereka akan bina di atas kuburnya masjid. Di atas kuburnya masjid. Poinnya di sini, gereja itu dibina oleh orang Kristian base pada saint-saint mereka yang mati, kubur dia, dan dibina gereja di situ. Itu point dia. So dia kata, sama juga mereka itu apabila mati orang-orang soleh di kalangan mereka itu, mereka akan bina tempat ibadat. Sebab tu Nabi tak kata bana ala qabrihi kanisatan. Nabi kata masjidat. Sebab apa? Sebab kanisatan tu bimakani masjid. Macam masjid lah, maknanya kanisah tu gereja, tempat ibadat. So Nabi sebut masjid. Kenapa Nabi tak kata kanisatan, tapi Nabi kata masjidat? Sebab apa? Sebab kanisah tu, itu kita kata Nabi SAW guna istilah yang akan yang lebih tepat. Maknanya supaya umat dia tak buat benda yang sama. Sebab sama juga. Kalau orang Islam buat binaan masjid di atas kubur, sama tu ulama bahas tu. Dari situlah, daripada hadis ni lah. Maknanya dibina di atas kubur tu masjid sempena dengan fulan alan orang soleh tu mati, ulama ke apa ke mati, maka dia hukum yang sama. Sebab tu dilarang. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka menggambarkan dengan gambar-gambaran. Mereka hias dengan hiasan-hiasan. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di sisi Allah, yang paling teruk, yang paling jahat di sisi Allah. Syirarul khalq indallah. Na'udzubillah min dzalik. So Nabi nak bagi tahu dekat umat dia supaya jangan buat benda yang sama. Itu maksud dia, maksud hadis ni. Wa fi lafdhin akhar fi sahihain anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah dzakarata kanisatan ra'inaha. Dalam lafaz yang lain dalam sahihain disebutkan Ummu Habibah dan Ummu Salamah sebutkan tentang gereja yang mereka lihat. Fajama'a fi hadzal hadis baina tamathil wal qubur. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menghimpunkan dua fitnah. Fitnah tamathil, yakni patung berhala ataupun gambar-gambar, wal qubur, dan juga kubur. Fitnah kubur. Wa hadza kana sababu ibadatillah. Wa hadza kana sababu ibadatillah. Dan ini jugalah antara sebab penyembahan Latta wal Uzza tu kan. Ini berhala yang disembah oleh orang Arab. Farawa Ibn Jarir bi isnadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytumul Latta wal Uzza qala kana yaluttu lahum sawiq famata fa'akifu ala qabrihi. Baik. Dalam riwayat daripada Mujahid ketika mentafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 19. Afara'aytumul Latta wal Uzza, apakah kamu tak melihat Al-Latta wal Uzza? Baik, Latta ni asalnya dia seorang lelaki yang kana yaluttu lahum sawiq. Dia buat apa? Dia buat tepung. Dia uli tepung. Dia bagi makan dekat jemaah haji. Orang baik, orang soleh. Lalu dia mati, lalu orang-orang pun pergilah apa? Duduk dekat ataupun pergi berukuf. Ukuf maknanya duduk melazimi kuburnya.
fa'aqafu ala qabrihi. Duduk melazimi kuburnya. Buat apa? Itu kita duduk buat apa? Kenang jasa. Bila kenang jasa, maksud mengharapkan keberkatan. Nampak? Syaitan masuk kat situ. Ala qabrihi. Wa kadzalika Abul Jauza' an Ibn Abbas, wa kadzalika qala Abul Jauza' an Ibn Abbas kana yalutu sawiq lil had. Ini kita sebut tadi. Maknanya latta tu asalnya seorang salih yang nama dia, yang dikerja dia buat yalutu sawiq, maknanya dia uli tepung. Dia buat makanan untuk jemaah haji. Dia bagi orang yang baik. فقرأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Maka engkau dah melihat di sini bahwasanya sebab penyembahan Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Lat bermula daripada sebab min ta'zimi quburihim, pengagungan terhadap kubur mereka. Kemudian mereka menjadikannya adanya patung berhala, at-tamathil, gambar-gambar dan patung berhala, wa abaduha kama asyara ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu mereka pun menyembahnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi. Qala syekhuna, berkata syekhuna, yakni syekhuna di sini merujuk kepada Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah qaddasallahu ruhahu. Ini Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini Imam Ibn Qayyim dia nukilkan daripada guru dia. Ini kalau tak salah dalam iqtida' siratal mustaqim wa mukhalafati ashabil jahim. Wa hadhihi al-'illah allati li ajliha naha asy-syari'u an ittikhadhi al-masajid 'ala al-qubur. Hiya allati awqa'at kathiran min al-umam imma fi asy-syirk al-akbar aw fi ma dunahu min asy-syirk. Fa inna an-nufusa qad أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنه طلاسيم للكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, ini kami kata Imam Ibn Qayyim. Inilah illah, ini sebab yang dijadikan sebab larangan syarak daripada menjadikan masjid-masjid di atas kubur. Dan membina masjid di atas kubur. Dan inilah yang menjatuhkan, menjerumuskan ramai di kalangan umat. Sama ada dalam syirik akbar ataupun syirik yang lebih bawah sedikit daripada syirik akbar, daripada syirik asghar dan sebagainya. Kenapa? Fa innan nufus qad asyraqat bi tamathil qaum salihin. Karena jiwa-jiwa itu sudah terikat ataupun sudah bersekutu dengan, ataupun kita katakan telah dia terikat dan bersekutu dengan berhala patung-patung ataupun gambaran-gambaran orang-orang yang soleh, kaum yang soleh tadi. Dan gambaran-gambaran atau berhala-berhala atau patung-patung yang mereka dakwakan dia adalah rumus-rumus talasim lil kawakib, yang mewakili bintang-bintang. Itu yang jadi dia orang buat syirik yang berlaku pada golongan Sabi'ah yang menyembah bintang kan, yang diutuskan Nabi Ibrahim AS untuk memusnahkan syirik mereka tersebut, iaitu mereka jadikan berhala-berhala yang mereka katakan ianya adalah mewakili bintang-bintang yang mereka sembah. Kan sama je. Kan? Fa inna asy-syirka bi qabri rajul alladhi yu'taqadu sahlahu aqrabu ila nufus min asy-syirki bi khashabatin aw ahjar. Kerana syirik yang berkait dengan kubur orang-orang yang saleh atau orang-orang yang diyakini ada kebaikan, ini lebih dekat dengan jiwa berbanding dengan syirik yang berkait dengan hanya semata-mata kayu dan juga batu. Itu kita kata dia bukan kerana mereka iktikad kubur orang soleh tu kerana batu dia tu dapat bagi sekian-sekian manfaat dan mudarat. Tak, mereka iktikad pada salahu yu'taqadu salahuhu. Mereka yakini kebaikan orang soleh tu, bukan batang tubuh kubur dia tu ataupun batang tubuh dia sendiri, tapi kebaikan orang soleh tu. Bukan binaan kubur tu sendiri, tapi dia percaya bahawasanya orang soleh yang ada dalam kubur tu. Jadi dia dapat bagi keberkatan. Sebab tu akhir sekali tempiah keberkatan tu mereka i'tiqad, mereka yakini terkenalah pada kubur dia kan. Macam itulah maksudnya. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maknanya keterkaitan hati ataupun kebergantungan hati, yakni syirik ni, maksudnya syirik ni berkait dengan kebergantungan hati kepada selain Allah. Dia lebih dekat dengan apa?
orang soleh. Kan keberkatan apa dia syirik yang berlaku pada orang yang ramai manusia hari ini dia kerana kebergantungan hati dia dengan seseorang individu selain Allah. Yang orang soleh lah yang paling ini sekali kan, yang paling dekat dengan jiwa. Berbanding dengan dia hanya percaya batu, pokok, tak kan. Sebab tu syirik yang berlaku ni dia bukan kerana mereka percaya. Orang hari ni dia ingat bila jadi syirik tu bila percaya batu atau pokok tu bagi rezeki. Tak, bukan. Hatta orang musyrikin pun mereka tak iktikad bahawasanya orang soleh tu yang bagi rezeki atau bagi pertolongan dekat dia orang atau ciptakan dia orang, tak. Tapi dia orang beranggapan orang soleh itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kerana mereka nak dekat dengan Allah. Jadi mereka nak guna perantara kebaikan yang ada pada orang soleh tersebut. Itu sebenarnya wajah dia. Itu kita, kalau kita nak bincang, kita kena bincang berkait dengan perbahasan berkaitan dengan kasyfus syubhat atau kitab tauhid kan. Maksudnya kita bincang akidah kat situ kan. Baik. Tapi kat sini maknanya kita tengok apa dia? Illah, pengharaman menjadikan masjid-masjid di atas kubur, membina masjid di atas kubur. Ni illah dia. Kan? Dan sebabnya ada dua kan. Ta'zim qubur as-salihin ittakhadhu laha at-tamathil. Ni sebab berlaku syirik. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ni bukan ustaz cakap, bukan Tok Syekh cakap, bukan ulama cakap, ni Nabi SAW cakap. Ulaika syirarul khalq indallah. Idza mata fihim rajulus salih aw 'abdus salih banaw 'ala qabrihi wa sawwaru fihi tilka suwar. Nabi SAW beritahu, usul syirik yang berlaku pada orang-orang yang menyembah kubur ni Nabi SAW beritahu. Sebab itu dalam Muwatta' Imam Malik, Nabi doa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sebab Nabi dah tahu akan ada di kalangan umat dia yang akan buat benda tu. Sebab tu Nabi bagi tahu apa dia? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Hadis berkait dengan kalian pasti akan ikuti jejak langkah sunnah-sunnah ataupun apa dia kebiasaan golongan-golongan sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani. Maksudnya untuk lebih terperinci, tu kita sebut usul tadi tu, usul kita kata yang kabilah tadi kan. Sebab tu kena kaji Bani Kalb tadi. Dia daripada Bani Taghlib. So daripada Bani Taghlib ni yang banyak Tanassara, yang masuk Kristian. So kena kajilah zaman tu Kristian jenis macam mana. Mana ada Kristian yang percaya Kristian yang tersebar dekat Arab ketika itu sama macam Kristian yang lewat, maknanya yang sudah lewat, maknanya yang sudah masuk dalam unsur-unsur paganism, dan penyembahan berhala dan pengagungan terhadap kubur dah ada. Dah ada. Sebab itu penting kita kata benda ni. Maknanya Nabi SAW hidup di zaman yang dah benda-benda tu dah ada. Maknanya benda-benda unsur-unsur paganism, penyembahan kubur, ta'zim terhadap kubur ni dah ada pada umat terdahulu. Yahudi ada, Nasrani ada. Kan? Dalam ajaran Yahudi pun ada yang menyeleweng, yang sembah kubur ada. Dalam Nasrani pun ada. So jangan kita ingat macam benda tu, tak, maksudnya tak berlaku dan sebagainya. Kalau itu zaman Nabi SAW, zaman kita ni lebih dahsyat lah kan. ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. Dan sebab itulah kamu akan dapati ahli syirik ramai yang mereka akan bertadarruk di kubur, yatadarra'una indaha. Mereka akan apa dia, kita kata tadarruk ni maknanya dia akan merintih, dia akan bersungguh-sungguh, bertadarruk, menundukkan dirinya, khusyuk, yakhda'un, tunduk di kubur. Dan mereka menyembahnya, ya'budunahu, mereka menyembah ahli-ahli kubur itu dengan hati mereka sebagai bentuk ibadat yang mereka tak lakukan di rumah-rumah Allah. La yaf'alunaha fi buyutillah. Sepatutnya mereka khusyuk dan tadarruk, tunduk dan patuh tu dekat masjid.
Tapi mereka tak buat kat masjid. Kat masjid mereka lalai leka, menari-nari, menyanyi-nyanyi, menari kan. Itu sufi kan, golongan sufi yang menari-nari, bergendang-gendang dekat rumah Allah, dekat masjid. Tempat ibadat yang sepatutnya mereka ibadat, mereka tak khusyuk, mereka tak tadarruk. Tapi bila sampai kubur, mereka akan khusyuk, mereka akan tadarruk, mereka akan menangis-nangis. Tidak juga berlaku pada waktu sahur, waktu sahar, pada waktu tengah malam. Kan? Waktu tidur kan, tidur ataupun mereka sanggup untuk berkasidah sampai waktu sahur, sampai subuh, menari-nari, berzikir, berwirid dengan menari-nari dan sebagainya, bergendang-gendang, menari-nari sampai sahur. Patutnya waktu tu dia orang tadarruk kepada Allah, waktu tu dia orang doa, tapi dekat kubur saja mereka buat. Wa minhum man yasjudu laha, dan ada yang sujud dekat kubur. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati 'indaha wa du'a'i ma la yarjunahu fil masajid. Dan ramai majoriti di kalangan mereka itu mengharapkan keberkatan dengan mereka solat di sisi kubur tersebut atau berdoa di kubur tersebut. Yang mereka harapkan, apa yang mereka harapkan tidak pernah mereka harapkan dan mereka lakukan di masjid-masjid. Ini maknanya penyembahan kubur. Maknanya patutnya mereka kat masjid lah mereka kena betul-betul ibadat. Tapi tak, mereka tukar. Kat kubur itulah mereka khusyuk. Kat kubur itulah mereka merayu-rayu, menangis-nangis dekat. Mereka mengharapkan keberkatan dan kesalihan ataupun keberkatan yang ada pada ahli kubur atau kubur tersebut, yang mereka tak lakukan di masjid-masjid. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مدتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. Ini poin kita tadi. Maka disebabkan itu, faliajli hadhi, disebabkan ini, disebabkan faliajli hadhil mafsadah, disebabkan mafsadah ini, keburukan yang berlaku, keburukan yang ada ini, maka Nabi SAW hasama maddata, Nabi memutuskan, Nabi tutup terus, Nabi potong terus. Unsur ini Nabi potong terus. Sebab itulah sehingga kan Nabi melarang perbuatan solat di kubur secara mutlak. Nabi melarang perbuatan solat di kubur secara mutlak. Kecuali solat jenazah yang orang tertinggal. Tapi solat nak sujud dekat kubur tu tak boleh. Solat biasa tak boleh. Solat sunat ke solat apa tak boleh dekat kubur. Naha anis salati fil maqbarati mutlaqan. Sebab itu Nabi larang. Wa in lam yaqsudil musalli barakatul buqati fi salat. Walaupun orang yang solat tu dia tak bertujuan untuk mendapat keberkatan tanah kubur yang disolat. Sebagaimana dia bertujuan untuk solat untuk mendapatkan keberkatan masjid-masjid. Walaupun orang tu tak niat pun tetap dilarang. Kama naha 'ani salati waqta tulu'i syam wa ghurubiha. Sebagaimana Nabi larang solat waktu matahari terbit dan waktu matahari tenggelam. Matahari terbit maknanya apa? Nabi larang. Kerana li'annaha awqat yaqsudul musyrikun as-salat fiha lisyams. Kerana waktu-waktu tersebut adalah waktu yang orang musyrikin, mereka memang tujuan mereka solat waktu tu adalah untuk menyembah matahari. Walaupun kita tak niat, kita solat saja-saja waktu syuruk. Waktu maknanya waktu kita kata waktu, bukan waktu syuruk, waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Maknanya kita kata pada waktu yang dilarang, maka Nabi tetap larang. Fanaha ummatu 'anis salati hina idzin. Maka Nabi melarang umatnya daripada solat ketika itu. Wa in lam yaqsudil musalli ma qasadul musyrikun saddan lidariah. Walaupun orang yang solat itu dia tak berniat atau bertujuan untuk tujuan yang sama dengan orang musyrikin. Untuk dia tak niat pun nak sembah matahari. Dia saja nak solat, tetap dilarang. Wa illam yaqsudil musalli ma qasal musyrikun, maksudnya saddan lidzari'ah, sebagai menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada mafsadah, kerosakan. Antaranya kesyirikan. Baik. Ini kita kata apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah jelaskan di sini. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Ana rasa kita cukup setakat ini, berhenti setakat ini dulu. Maknanya kita akan sambunglah
kelak akan datang. Baik, ada soalan berkait. Zaman dulu minta pertolongan hajat pada orang-orang yang soleh yang dah mati, tapi sekarang orang Melayu Islam pun minta pada orang kubur. Adakah itu menyerupai zaman sekarang? Yalah, sama. Minta dekat ahli kubur tu pasal apa? Pasal dia tak iktikad orang kubur tu cipta dia bagi rezeki, tak, tapi dia iktikad salah sahibul qabr. Dia iktikad bahasanya orang ahli kubur itu, yakni wali ke apa ke, nabi ke apa, itu mempunyai keberkatan dan dia pun mengharapkan, maknanya apa? Dia mengharapkan ianya sebagai satu wasilah. Mengharapkan satu wasilah. Dan ini sama lah macam orang musyrikin kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi kena perincikanlah, kalau dia doa dekat situ mengharapkan keberkatan orang saleh, maknanya itu taklah sampai tahap syirik, tak sampai tahap syirik. Tapi kalau dia minta istighathah, dia kena beza antara istighathah dengan tawassul. Istighathah syirik. Kalau dia minta terus dekat ahli kubur tu, ini banyak berlaku, minta terus dekat kubur, maka tu syirik akbar. Bahkan sebut lagi dalam syair ke, dalam dia punya qasidah ke apa kan, dia sebut pula dengan jelas, minta dekat ahli kubur tu, tu jelas syirik akbar, yang di istighathah li ghairillah. Adapun dia doa dekat situ dengan minta dekat Allah dan mengharapkan keberkatan orang saleh itu, dia tak sampai tahap syirik. Sebagai tak sampai tahap syirik. Tapi sebahagian ulama masukkan dalam kategori bid'ah sebab dia boleh membawa. Sebab tu kita bincang di sadduz zari'ah, untuk tutup. Baik, tapi zaman sekarang yang pergi ke kubur itu mereka kata ini sebagai wasilah pengajaran, kerana mereka anggap mati tu rohnya, nafsnya hidup. Kita samalah. Sama. Kata kerana mereka beranggapan, kita kata samalah, maknanya sama dari sudut apa? Sebab anggapan kebaikan, maknanya keberkatan yang ada pada orang soleh itu pada batang tubuhnya itu masih ada. Sedangkan bukan itu maksud dia. Hatta ulama yang mengharuskan, maknanya kita pergi ziarah kubur orang soleh, kita doakan untuk orang soleh. Kan kebaikan yang kita dapat adalah bila kita doakan orang soleh tu. Itu keberkatan dia. Keberkatan bila kita doakan orang soleh tu, maknanya kita doakan untuk kebaikan dia. Dan dia pun berhajat kepada doa kita. Itu kebaikan dia. Kan? Bukan setakat di kubur saja, bahkan orang soleh ni kita doakan mereka di dalam solat kita, macam Imam Ahmad doakan Imam Syafi'i dalam solat. Kan? Jadi itu yang kita kata yang diharapkan kebaikan adalah doa kita kepada mereka. Bukannya batang tubuh mereka itu masih ada. Ini kita kata salah faham. Ruh mereka masih hidup, boleh berkomunikasi, itu salah. Itu jelas. Ruhnya, nafasnya itu masih hidup, dan boleh berkomunikasi pula, boleh pergi pula. Itu lagi jauh. Lagi jauh. Baik. Istighathah jelas syirik akbar. Minta dekat ahli kubur tu syirik akbar. Kan? Tawassul dia tak sampai tahap syirik akbar. Kan? Tapi dia boleh jadi wasilah. Kepada perbuatan ni. Sebab itu dilarang. Sebab itu ulama tegas dalam isu ni. Sebab ialah Nabi SAW larang. Kan? Nabi SAW larang benda tu. Saddan lidhari'ah, untuk tutup. Macam kita bincangkan tadi, bila orang dah tak tahu, orang jahil, makin lama makin jahil, nusya al-ilm ubidat. Macam yang ulama salah sebutkan tadi. Awalnya memang dibuat binaan atas kubur tu bukan untuk sembah. Hanya kenang-kenangan dulu untuk menggalakkan ibadat mereka. Tak ada niat nak ibadah, tapi lama-lama itu lama-lama tu yang jadi tu. Bila dah dilupa ilmu, nusyat, orang tak mau mengaji, orang jahil tentang tauhid, habis ubidat, kan sembah. Itu yang berlaku. Dan sebab itu kita kata ulama larang. Sebab itu tengok dalam fuqaha Syafi'iyah, mereka larang perbuatan membina di atas kubur. Sama jugalah bila kita kata larang perbuatan membina kubur. Nabi larang untuk kita. Nabi kata
la taj'al qabri 'ida, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, tempat kamu ulang-ulang asyik ulang untuk kamu pergi nak minta hajat. Tak boleh lagi, tak boleh lah. Nabi kata jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadat ataupun sebagai tempat perayaan. Perayaan maksudnya muawadah, kamu ulang. Kalau ada masalah pergi kubur. Kalau masalah nak pergi kubur. Masalah sikit kubur. Tak boleh. Jadi muawadah. Itu datang larangan Nabi SAW. Saddan li dhari'ah. Baik, kita akan bincang lagi isu ni dalam perbahasan kita akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.